Filem ini bermula dengan menunjukkan seorang gadis bernama Aris yang terpaksa pulang ke rumah dengan berjalan kaki selepas keretanya radiator rosak. Dia baru pulang daripada menyatakan hujahnya di majlis pancaragam bertemu, dan dia meminta ibunya menjemputnya di jalan. Dalam pada itu, Aris sedang diikuti dengan sebuah kereta misteri yang enggan memberinya tumpangan apabila dia memberi isyarat untuknya. Pada mulanya, kereta itu perlahan-lahan mengekorinya, tetapi apabila menyedari bahawa Aris cuba melarikan diri, kereta mula memecut ke arahnya. Adegan kemudian beralih ke hari berikutnya di rumah seorang pegawai wanita bernama Betty, di mana pegawai polis itu pergi bersendirian dengan anak saudaranya bernama Ben. Betty kemudiannya menerima panggilan telefon daripada rakan sekerja bernama Andy. Pada masa ini, Andy memberitahunya ibu Aris, Mary Lina, telah tiba ke bangsal untuk melihat mayat anak perempuannya. Kami kemudian berpindah ke seorang wanita ranger orang asli bernama Stace. Dia keluar memburu haiwan sendirian, dan dia tiba-tiba terjumpa perangkap beruang di dalam hutan. Oleh itu, dia mengambil perangkap itu kerana bimbang ia akan dipijak oleh kaki manusia. Kami kembali kepada Betty yang telah tiba di bangsal. Dia mengajak ibu mangsa untuk masuk dan mengesahkan mayat. Dan apabila beg badan dibuka, Mary suka untuk menerima bahawa mayat itu sebenarnya adalah anak perempuannya sendiri, Aris. Mary mengatakan bahawa anak perempuannya telah melalui banyak perkara, tetapi dia tidak faham mengapa ia harus berakhir dengan cara ini. Dipendekkan cerita, adegan bertukar kepada sepasang tunang yang sedang melawat tanah, di mana pusat perkemahan mereka akan dibina dengan kelulusan majlis pancaragam tempatan. Lelaki bernama Ray, dan tunangnya, Beth. Ternyata Ray hanya menemani Beth semasa dia menjalankan tinjauan ke atas tanah yang akan menjadi diusahakan. Semasa menjalankan tinjauan mereka, Beth melihat seekor burung gagak terbang di atas mereka dan mengesan bau yang mengerikan yang berbau seperti bangkai. Dia kemudian cuba bertanya kepada Ray mengenainya, tetapi Ray tidak berbau apa-apa. Beth kemudian perasan apa yang kelihatan seperti gelombang melalui pengukurannya peranti. Tidak pasti apa itu, tetapi Beth tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat. Beberapa saat kemudian, Betty dan Andy bergegas ke tempat kejadian selepas menerima laporan itu. Andy kemudian menjelaskan bahawa Beth bekerja di WEC, sebuah organisasi yang merancang untuk melakukannya membina pusat perkemahan di wilayah orang asli. Apabila Betty meminta Ray untuk maklumat, dia mendakwa bahawa dia tidak melihat sesiapa menyerang tunangnya, yang membuatkan Betty berasa pelik. Menurut Ray, Beth meninggal dunia selepas terhidu sesuatu yang berbau darah di sekitar kawasan itu. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Pada hari berikutnya, adegan kembali kepada Stace yang sedang makan tengah hari di sebuah kafe. Pada masa yang sama, terdapat seorang lelaki sesat bernama Donnie yang sedang memerhatikan penampilannya. Seorang wanita bernama Frances kemudian mendekatinya, dan berkata bahawa dia agak sibuk di bangsal baru-baru ini kerana jalan ais telah menebal di sekitar kawasan itu. Tidak lama selepas itu, Stace yang ingin kembali ke keretanya menyedari keretanya telah dihalang oleh Donnie. Donnie kemudian cuba memikat Stace dengan memberinya t-shirt, yang menunjukkan dia adalah salah satunya orang yang menyokong organisasi WEC. Lebih-lebih lagi, daripada mengalihkan kereta, Donnie bertanya untuk nombor telefon Stace, yang membuatkan dia berasa jengkel. Stace kemudian berpura-pura mengambil pen dan segera memukul muka Donnie, menyebabkan hidungnya berdarah. Adegan kemudian bertukar kepada pasangan bernama Jessica dan Gary. Semasa mereka bercakap tentang aktiviti memburu mereka, Gary tiba-tiba perasan bau aneh, dan mereka mendengar sesuatu berjalan di atas keretanya. Gary bertaruh bahawa ia adalah serigala, jadi dia mengeluarkan senapangnya untuk memeriksanya. Saat Jessica melihat usus teman lelakinya tercabut, dia panik dan menutup pintu kereta serta-merta. Tidak lama kemudian, Betty dan Andy datang ke tempat kejadian, dan Betty mula menyoal Jessica tentang kejadian itu. Betty agak terkejut apabila Jessica menyebut tentang kematian, yang kedengarannya serupa dengan kejadian kematian sebelumnya yang dihadapinya. Menurut Jessica, dia tidak melihat atau menghidu apa-apa seperti yang didakwa Gary. Sementara itu, Stace sedang memburu arnab di hutan, dan tidak lama kemudian dia terkejut dengan kedatangannya daripada Betty. Betty kemudiannya mahu menjadikannya timbalan, dan memintanya untuk menyertai penyiasatan kes pembunuhan misteri yang berlaku di kawasan tempatan mereka.
Stache pada mulanya menolak, tetapi kerana dia adalah satu-satunya orang yang mahir dalam mengesan di sana, dia perlu menerima permintaan Betty. Mereka kemudian meneruskan ke bangsal, dan mula meneliti keadaan mayat yang kelihatan mengerikan. Daripada luka Stache memerhati, dia percaya bahawa ia disebabkan oleh serangan daripada binatang pemburu. Semasa mereka hendak pergi, Betty perasan rantai aneh yang dipakai Frances. Betty juga berasa pelik apabila melihat Frances melakukan sesuatu yang aneh di dalam bangsal. Selepas itu, Stache pergi menemui bapa saudaranya dan memberitahunya binatang yang kini mengganas kepada Aunspeople. Apabila Charson mendengar ini, dia bergegas keluar dengan peralatan dan senjata untuk membantu anak saudaranya dalam siasatannya. Betty sebaliknya, kini sedang menjalankan siasatan terhadap kerohanian orang asli di kawasan itu. Dia kemudian menjumpai foto Frances yang ternyata ada kaitan dengan aktiviti rohani. Sementara itu, Stache dan bapanya mula berjalan melalui setiap laluan di dalam hutan. Mereka kemudian mula meletakkan umpan daging haiwan untuk memancing binatang itu keluar. Tetapi tiba-tiba, mereka akhirnya tahu bahawa bukan haiwan yang melakukan semua ini, tetapi syaitan yang menakutkan yang sukar untuk dihadapi. Melihat bapanya cedera parah, Stache segera membawanya ke hospital. Charson kini sedang menjalani rawatan kecemasan di hospital, dan mereka dikunjungi oleh Betty juga. Pada ketika ini, Stache menjelaskan bahawa apa yang mereka hadapi bukanlah haiwan liar, tetapi lebih kepada figura syaitan yang kelihatan seperti mangsa langgar lari sebelum ini bernama Aris. Betty yang sebelum ini tidak percaya dengan perkara sebegitu, kini percaya bahawa tragedi ini berlaku ada kaitan dengan semangat. Tidak lama kemudian, Andy tiba untuk mengetahui tentang kejadian itu. Dia kini menegaskan bahawa pelaku semua ini adalah orang yang bersembunyi di pedalaman. Sebenarnya, mereka ini melakukan ini kerana mereka telah dipengaruhi oleh roh jahat, dan dia percaya orang-orang ini adalah sekumpulan histeria. Stache dan Betty hanya menerima apa yang Andy katakan, kerana dia tidak akan mempercayai kebenaran di sebalik semua ini. Berikutan itu, Charson kemudian bertanya sama ada mana-mana organ Aris termasuk jantungnya masih dalam mayatnya, seolah-olah dia faham apa yang berlaku. Adegan kemudian beralih kepada Frances yang sedang melawat tapak kematian Aris, dan dia tiba-tiba didekati oleh Mary. Mereka kemudian bercerita tentang kebaikan yang telah dilakukan oleh Aris sepanjang hidupnya. Anehnya, di akhir perbualan mereka, Frances terdengar bunyi angin kencang bertiup. Keesokan harinya, Beth dilihat sibuk mencari petunjuk kepada setiap kes pembunuhan di bandarnya. Dan Betty akhirnya mula melihat titik terang, di mana dia menyedari pakaian yang dipakai olehnya mangsa adalah dari organisasi yang sama, iaitu Organisasi Pelombongan, WEC. Tambahan pula, rakan kongsi mereka yang tiada kaitan dengan organisasi itu tidak cedera. Dia juga datang merentas artikel yang mendakwa bahawa Majlis Pancaragam Tempatan telah menjual lesen kepada WEC tanpa kelulusan. Dia kemudian mencari artikel tentang betapa aktifnya Aris dalam aktiviti-aktivisnya ketika dia diam hidup. Selepas itu, Betty bertanya tentang projek video pertemuan anak saudaranya mengenai pelombongan tanah. Didedahkan di sini bahawa Charson sebenarnya adalah salah seorang yang menyokong projek pelombongan itu. Ini kerana mereka boleh mengambil peluang ini untuk membina komuniti mereka berdasarkan apa yang syarikat telah berjanji kepada mereka. Mary dan Aris pula menentang semua itu kerana ia mengancam ekosistem yang merangkumi hutan dan sungai. Pada waktu petang, Betty datang ke bangsal dan bertanya tentang mayat Aris, tetapi Frances memberitahunya bahawa mayat telah dipindahkan ke bilik mayat baru. Betty yang tidak berpuas hati dengan jawapan itu terus menekan Frances untuk semua rekod pengangkutan, tetapi Frances terus membuat alasan. Selepas ditekan oleh Betty, Frances akhirnya memberitahu kebenaran dan memberitahu Betty untuk bertemu Mary Lina, orang yang mengambil badan. Keesokan harinya, Betty bertemu Stache, dan menjelaskan bahawa semua orang mati adalah pekerja untuk organisasi pelombongan yang akan memulakan projek mereka di kawasan ini. Betty kemudian memberikan bukti bahawa bapa saudaranya juga merupakan salah seorang yang menyokong pergerakan organisasi, yang menjelaskan mengapa dia diserang oleh roh. Selepas itu, mereka berjumpa dengan Andy yang baru menangkap Donnie. Donnie ditangkap selepas ditembak secara tidak sengaja seorang wanita tua pekak, yang sedang berjalan di dalam semak.
Dia menyangka wanita tua itu adalah seorang pembunuh mengganas kejiranan. Andy kemudian pergi ke sebuah kafe, di mana dia memberitahu Frances bahawa dia melihatnya di tempat kematian Aris. Frances kemudian menjelaskan bahawa dia hanya memberi penghormatan kepada Aris. Pada mulanya, Frances kelihatan menyembunyikan sesuatu, tetapi selepas mengenangkan usaha Aris dalam melindungi alam, dia akhirnya membuat pengakuan. Dia juga melihat Donnie yang telah ditangkap pertama. Pada ketika inilah dia mula mengakui bahawa Donnie adalah orang yang telah memukul Aris. Selain itu, dia menjelaskan bahawa Donnie mengajaknya keluar pada masa itu, tetapi dia diberi dadah sehingga dia menjadi separuh sedar apabila Donnie melakukan perbuatannya. Kembali kepada Stacie dan Betty, mereka kini akan bertemu ibu Aris. Betty kemudiannya dan bertanya tentang di mana mayat Aris, tetapi sebaliknya, Mary memberitahu bahawa mayat Aris telah diambil oleh roh nenek moyangnya. Pada ketika ini, Mary mula menunjukkan kebenciannya terhadap WEC yang mahu mengambil segala-galanya mereka termasuk tanah orang asli mereka. Selepas melihat emosi Mary yang melayang, mereka memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Dalam perjalanan ke kereta, anak saudara Betty menelefonnya dan berkata bahawa organisasi pelombongan mula menawarkan peluang pekerjaan. Walaupun Betty melarangnya pergi ke tempat itu, Ben tetap berkeras untuk memohon kerja di WEC. Semasa Stacie dan Betty hendak pergi, Stacie nampaknya terfikir sesuatu. Dia kemudian kembali kepada Mary dan mula menceritakan kisah rakan sekerjanya yang berkait rapat dengan kisah Mary. Dia juga cuba meyakinkan Mary bahawa apa yang dia lakukan adalah tidak betul. Walaupun niat untuk melindungi wilayah adalah baik, tetapi membunuh dengan apa cara sekalipun adalah salah. Stacie kemudian memberikan azimat yang diberikan kawannya kepada Mary. Di sisi lain, semasa Ben dalam perjalanan ke memohon pekerjaan itu, Betty sekali lagi memberi amaran kepadanya supaya menjauhi apa-apa yang berkaitan dengan WEC. Kemudian tiba-tiba, Ben yang panik segera melarikan diri sepantas mungkin. Nasib baik, dia berjaya masuk ke dalam rumahnya dan terselamat daripada mengejar syaitan Aris, yang nampaknya tidak menyukai niatnya untuk bekerja untuk organisasi itu. Tidak lama selepas Betty tiba di rumahnya, dan segera pergi ke basement untuk menyelamatkan Ben. Betty berjaya masuk ke dalam bilik dan terselamat daripada mengejar Aris. Tidak lama selepas itu, Stacie tiba di rumah Betty juga, dan bersenjatakan senapangnya. Dia berhasrat untuk menamatkan semuanya. Di tengah-tengah panik, dia cuba mencari Betty, dan apabila syaitan Aris cuba untuk memecahkan pintu, Stacie mengalih perhatian dia dengan menunjukkan baju T berlogo WEC yang diberikan Donnie kepadanya. Selepas itu, Stacie mengumpan Aris keluar dari rumah. Seperti yang dirancang, Aris dapat terperangkap dalam perangkap beruang yang dipasang olehnya. Stacie dan Betty kemudian menyerang Aris dengan senjata mereka. Tetapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan, kerana Aris bukan lagi manusia. Dalam keadaan panik, Stacie cuba mengambil kapak untuk menamatkan kewujudan roh itu, tetapi tiba-tiba Aris berjaya melepaskan diri dari perangkap dan menyakiti Betty. Akhirnya, Stacie dan Betty mula berasa keliru tentang apa yang perlu dilakukan. Sementara itu, Mary yang telah menyedari kesalahannya akhirnya memutuskan untuk menamatkan semua ini dengan melakukan ritual, di mana dia akan membakar hati Aris untuk melumpuhkan syaitan anak perempuannya. Hanya dalam beberapa saat, syaitan Aris semakin kehilangan kekuatannya. Jadi Stacie tidak mahu membuang masa selepas melihat peluang, di mana dia akhirnya berjaya memenggal kepala syaitan Aris. Adegan kemudian beralih kembali kepada Mary, yang kini dikunjungi oleh Frances. Frances bertanya kepada Mary jika semuanya telah berakhir, dan Mary menjawab bahawa ia hampir berakhir. Di samping itu, dia mengatakan bahawa mereka hanya boleh berkata namanya sekali lagi untuk memanggil rohnya, dan mereka tidak akan dapat melakukannya lagi. Kembali kepada Stacie dan Betty. Andy kemudian tiba di tempat kejadian dan memberitahu Betty dan Stacie bahawa dia telah ditangkap individu yang bertanggungjawab atas kematian Aris. Tetapi tanpa Andy sedar, dia telah menyebut nama Aris dalam penjelasannya. Dan akhirnya, semangat Aris bangkit buat kali terakhir dan bermula menyerang Donnie, orang yang sepatutnya mati dari awal. Dan dengan itu, filem itu berakhir. Pendek kata, syarikat pelombongan itu sentiasa mahu menguasai tanah orang asli Amerika di kawasan itu.
Bagaimanapun, aktivis di kawasan itu tidak bersetuju jika tanah itu ditukar perlombongan, yang pastinya akan merosakkan ekosistem dan alam sekitar. Tanah itu adalah warisan daripada nenek moyang orang asli yang pernah tinggal di atasnya, di mana Aris dan ibunya adalah antara yang paling aktif aktivis masyarakat di kawasan tersebut. Malangnya pada malam yang menentukan itu, Doni si pelakunya dan apologis untuk organisasi, menjalankan kerja kotornya dengan merempuh Aris hingga mati. Akibatnya, ibu enggan menerima ini dan melakukan ritual hitam untuk keturunan keluarganya, di mana Aris boleh dipanggil dengan memanggil namanya seperti yang disebut di penghujung filem. Dengan mengambil tubuh dan hati Aris, dia berubah menjadi sosok syaitan yang akan berterusan untuk membunuh mereka yang dikaitkan dengan organisasi. Tetapi di penghujung cerita, ibu Aris dikejutkan oleh Stache, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menamatkan apa yang telah dia mulakan. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.